Assalamualaikum. Video kali ini cikgu nak ulas sedikit tentang masih kertas percubaan, tetapi kali ini kertas satu, kertas objektif. Cikgu adalah kaji analisis sedikit hanya kepada 11 pelajar kelas cikgu. Daripada 11 pelajar kelas cikgu tadi, cikgu dapati ada beberapa soalan yang kebanyakan pelajar salah lah. So cikgu akan bincangkan serba sedikit soalan-soalan yang kebiasaannya pelajar salah. So yang pertamanya adalah soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni 3 pelajar betul lah daripada 11 orang pelajar. So bermaksud ramai yang salah lah, peratanya lah daripada 11 orang pelajar tadi. Soalan dia antara berikut, which of the following is an endothermic reaction? Seperti mana kita tahu ada dua jenis reaction, endothermic dengan exothermic. Kebiasaan yang kita bincang semuanya adalah exothermic. Exothermic ni biasanya yang melibatkan tindak balas yang setakat ini kita belajar, majoritinya exothermic. Endothermic ni macam mana? Endothermic ni biasanya cikgu ingat lupa, tapi biasanya melibatkan garam amonium ataupun amonium nitrat. Contoh-contoh yang lain kamu boleh tengok rujuk buku teks dekat situ dia ada senarai tindak balas endothermic. Tak banyak, 3-4 jenis tapi kebanyakannya melibatkan garam amonium nitrat. So kalau ditanya tentang endothermic biasanya kalau amonium nitrat tu kamu kena aware lah, kebiasaannya itulah jawapan dia. Untuk confirmation kamu check balik contoh-contoh endothermic pada buku teks. Untuk soalan yang seterusnya, soalan nombor 10, kertas objektif. Soalan ni berkenaan dengan ujian pengesahan, tetapi ini sebenarnya ujian pengesahan kation, ujian pengesahan ion logam. Satu lautan diuji dengan lautan aqueous ammonia solution. A white precipitate which is soluble in excess ammonia solution was formed. Jadi ini adalah ujian untuk mengesahkan cation. Jadi kalau kelas cikgu tu biasanya kita pakai apa? Cuma zip tu lah. Ish tak easy tu tapi tak tahu ni kenapa kawan kamu buat kokosan ni kokosan ni bukan cation, ini anion so untuk ammonia kita buatlah cikgu dah buat kan. Cuma zip kalsium, magnesium, aluminium, zinc, plumber. Untuk nitrogen hidroksida, kalau berlebihan excess, kita ada ish, ISSS ish. Kemudian ammonia tak, double IE, satu S je, easy, ISS tak easy satu S je, bukan 2S. So dia tanya ammonia ammonia berlebihan. Ini sebenarnya ini semua menunjukkan berlebihan lah, berlebihan. Ini pun sama berlebihan. Tetapi berlebihan dia hendak pemerhatian dia adalah mendakan putih larut dalam ammonia berlebihan. White precipitate dissolve atau soluble in excess ammonium solution. Jadi kalau kita tengok X ni maksudnya dia tak ada, asal memang tak ada mendakan, last excess pun tak ada mendakan. Jadi X lah. I ni maksudnya apa? Sikit, a little amount of ammonia ada mendakan, excess still in precipitate, jadi insoluble in excess. Ini pun sebab insoluble. S ni apa?
pada permulaannya kita bubuh sikit amonium, pepejan, mendakan, tetapi bila kita letak berlebihan, soluble. Jadi zinc ni soluble in excess ammonia. Jadi ini jawapan dia. Zinc zinc ni soluble in excess ammonia. Okey. Ada 5 pelajar saja yang betul lah daripada 11 pelajar lah. Ini kamu praktis lagi ni. Cuba fahamkan, cuba kamu buat ni, kamu elaborate sendiri, cerita sendiri. Dengan kamu cerita, kamu akan faham lebih dalam lagi. Okey, seterusnya soalan 11, elektrolisis. Okey, menurunkan argentum, proses penulinan. Jadi proses penulinan ni ada 5 orang pelajar saja betul lah daripada 11. Okey, untuk penulinan, jadi di faktor ketiga lah untuk menurunkan argentum. Larutan mesti ada argentum nitrat ke. Okey, ni antara C dengan D lah. Okey, kemudian dia punya anode mesti argentum ataupun argentum tak tulen. Argentum tak tulen. Sebabnya dekat sini dia akan mengion. Okey, jawapannya D. Dia akan mengion. Ion yang tulen tu akan pergi ke kathod. Jadi dikumpulkan semua yang tulen dekat kathod. Okey, jawapannya D. Dia ramai belajar salah ni. Okay, so korang kaji balik nanti. Tapi masalahnya korang tak ada kertas soalan. Okay, seterusnya soalan nombor 12. Ini 4 pelajar saja yang betul. Okay, antara berikut, which of the following is the most suitable reactant used to prepare, yang paling sesuai digunakan untuk menyediakan kalsium sulfat. Okay, ini penyediaan garam, kalsium sulfat. Okay, seperti sedia maklum, penyediaan garam ada 3 jenis. So kalsium sulfat ni terdiri yang kaedah yang mana? Adakah kaedah pertama pencitratan? Tak mungkin, sebab dia tidak mengandungi sodium, potasium ataupun natrium, kalium, amonium. Sebab dia kalsium, jadi satu tak boleh. 2, kaedah yang kedua, kemungkinan kaedah yang kedua, tetapi dia mesti dalam bentuk terlarutkan. Kalsium sulfat ni macam mana? Kalsium sulfat adakah terdiri daripada garam terlarutkan? Garam sulfat semua larut kecuali parbaca, kalsium sulfat. Jadi dia garam tak terlarutkan. Okey. Jadi kalau nak, dia adalah kategori garam tak terlarutkan, insoluble salt. Nak sediakan macam mana? Mesti menggunakan 2 reaktan bahannya, mesti menggunakan 2 larutan garam yang larut, yang mana salah satunya mesti ada kalsium, mesti ada sulfat. Okey, itu jawapan dia. Kita tengok. Okey, kalsium oksida dan asid sulfurik. Okey, salah lah. Ini betul kalau dia kalsium sulfat itu garam terlarutkan, tapi dia bukan garam terlarutkan, jadi tak boleh. Sebab dia logam oksida dengan asid. Seolah-olah macam betul kan? Okey. Kalsium karbonat. Ini kaedah yang kedua bolehlah kalau dia garam terlarutkan. Logam karbonat boleh asid sulfurik, tapi dia bukan garam terlarutkan. Kisah maju dengan C. Jadi A, B, C ni sebenarnya kaedah untuk penyediaan garam terlarutkan. Jika kalsium sulfat ni terlarutkan. Masalahnya kalsium sulfat ni bukan insoluble salt, tak terlarutkan. Jadi yang sesuai adalah yang ni lah, D ni. 2 larutan garam yang mana salah satu ada kalsium, salah satu ada sulfat. Kita campur, kita akan dapat garam tak terlarutkan. Okey. Yang seterusnya, okey, nombor 13 ni. Okey, panjang cerita ni. Okey, kita tengok soalan lain lah. Ni pun 5 orang salah. Okey, soalan nombor 18. Soalan nombor 18, soalan penyediaan sejenis garam. Okey. So kamu juga perlu tahu gambar rajah penyediaan garam. Gambar rajah penyediaan garam, kaedah yang pertama, pencatatan macam mana,
kaedah penyediaan garam, kaedah yang kedua macam mana. Okey. Ini kaedah apa ni? Ini kaedah pentiltratan. Iaitu garam jenis apa? Mestilah garam yang kita nak hasilkan tu garam, natrium, kalium atau amonium. Okey. 4 orang saja betul daripada 11 orang ni. Okey, yang lain kita tak tahulah. Jadi garam dia mesti mengandungi ni lah, natrium, kalium atau amonium. Jadi ferrum sudah tentu salah, iron, lead pun salah, aluminium pun salah, amonium chloride Kaedah pentiltratan ni hanya untuk 3 tadi, sama ada tiap natrium, kalium, amonium. Kalau selain daripada 3 tu lain lah. Itu kita pakai bika dengan campurkan logam, sebut logam saja. Okey, seterusnya soalan nombor 22. Ini 3 orang pelajar betul lah. Okey, didapati bahawa bahan ni kalium dikromat 6 ni, okey, kalium dikromat 6. Pertamanya kita kena tahulah kalium dikromat 6 ni dia akan jadi apa. 6 sama ada kamu tahu ni atau kamu dah hafal dia ni ejen apa. Kalau yang tak hafal ejen apa, kamu tengoklah dia ni 6 biasanya dia akan bertukar menjadi yang lebih kecil lah. 6 kepada 3 ke apa. Jadi kalau ion kromat ni dia pada positif 6 ni maksudnya dia charge dia positif 6 lah. Menjadi positif contohnya 3, apa dia perlu buat? Kan? Positif 6 jadi positif 3. Jadi dia mesti terima elektron lah, supaya dia boleh kecilkan positif 6 tu kepada positif 3. Jadi terima. Mesti dia terima. Kalau terima, dia mengalami penurunan. Dia jadi ejen pengoksidaan lah. Jadi kita kena ambil bahan yang boleh menurunkan dia ni. Ataupun dia ejen penurunan. Okey, dia ni mengalami pengoksidaan lah. Okey. Jadi maksudnya dia mesti kena terima sebab dia nak jadi yang lebih kecil. Kena terima maksudnya kita ambil satu bahan yang melepaskan elektron. Kalau air klorin sifat dia apa? Kumpulan 17, dia menerima, ni tak boleh lah. Ferrum 3 ferrum 3 dia akan jadi ferrum 2. Macam mana dia buat ferrum 3 ferrum 2? Dia menerima juga. Okey, dia ni pun menerima. Tak boleh terima lah. Sebab dia akan jadi ferrum 2. Dia akan menerima. Kita nak bahan yang menerima supaya dia boleh ambil. Ini menerima tak boleh. Tengok siapa yang menerima. Kalium iodida ni kita tengok siapa? Kita tengok iodida. Iodida dia akan jadi iodin. Iodida negatif kan. Kalium iodida ni, kita nak tengok apa sebenarnya. Iodida ni kita tengok iodida ni dia akan bertukar menjadi iodin. Macam mana dia bertukar? Dia akan melepaskan elektron. Okey. Jadi nampaknya dia melepaskan elektron ni. Jadi sesuai kot ni. Dia melepaskan elektron sebab kalium dikromat ni dia mesti terima. Okey. Setakat ni ini bebaskan elektron lah. Ini semua terima. Ni terima. Kita tak nak terima, kita nak benda yang bebas supaya dia nak ambil, bertukar menjadi kromat lebih kecil lah. Kalium manganat 7. Ini pun dia terima elektron sebab dia akan jadi kalium yang lebih kecil lah. Kalium manganat. Jadi sebenarnya kalium manganat dan dikromat ni sama sifat dia. Kalau kita sama-sama mana boleh masukkan dalam ni kita mesti yang bertentangan sifat dia. Jadi jawapannya C. Jawapannya C. Okey, mana yang korang faham lagi kamu tengok baliklah konsep dia ni. Okey, nombor 23 ni pun cikgu tak nak terang yang ni. Kita tengok yang lain pula.
Okey, kita tengok soalan nombor 28 eh. 28 ni 3 orang saja yang betul. Okey. Soalan dia adalah berikut the following are the observation obtained for the reaction of salt R. Ada garam R. Tindak balas garam R. Okey. R ni mendakan putih terbentuk apabila R bertindak balas dengan asid sulfurik. Okey. Jadi R ni bila okey. Okey, R okey, react with acid sulfuric, dia akan menjadi dia garam. 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 Jadi mungkin jadi satu ni dan satu sejenis ni lah. Salah satunya dia mendakan. Okey. Jadi R ni sulfat. Jadi garam sulfat lah. Jadi apa garam sulfat yang mendakan? Okey, sama ada dia apa? Sama ada dia plumbum, barium atau kalsium. Jadi R ni salah satu ni, plumbum ke, barium ke, kalsium, kita tak tahu. Okey. Kita tengok ciri yang kedua. Mendakan kuning terbentuk apabila R bertindak balas dengan larutan kalium iodida. Mendakan kuning ni siapa? Plumbum iodida. Jadi R tindak balas dengan kalium iodida, dia akan menghasilkan satu iodida yang berwarna kuning. Cikgu ada tunjuk kamu dalam makmal yang warna kuning tu siapa? Itu plumbum iodida. Jadi sebenarnya R ni siapa? Asalnya sama ada 3 ni, tetapi setelah diuji dengan kalium iodida, disahkan bahawa R ni mengandungi plumbum. Okey, garam plumbum. Okey. Jadi tengoklah mana ada plumbum . Mana yang ada plumbum. Plumbum ni tak ada. Kalsium, natrium, kalium tu semua salah lah. Okey, kalsium tu mungkin betul. Okey. Kalsium tu mungkin betul. Kenapa betul? Sebab kalsium pun dia adalah membentuk mendakan kan. Tetapi dia dah beritahu mendakan kuning tu sebenarnya siapa? Plumbum . Jadi kalsium ni salah lah. Walaupun dia mendakan, sebabnya dengan kalium iodida jadi warna kuning, kalsium dengan iodida dia tak akan jadi kuning . Dia mungkin mendakan tapi mendakan putih . Jadi plumbum iodida mendakan kuning. Jadi R ni adalah plumbum , bukan kalsium. Natrium dengan kalium ni lagi salah lah. Soalan seterusnya, soalan nombor 29. Okey, soalan nombor 29. Ini adalah gabungan sel elektrolisis dengan sel kimia. Ini ada cikgu bincang dalam bengkel hari tu, nak keluar balik soalan ni. Okey, jadi untuk sel elektrolisis kita kena tahulah dia mesti ada bateri kan. Jadi bateri tu dah tukarkan kepada sel kimia. Okey, sebenarnya mana satu sel elektrolisis? Okey, inilah ni sel elektrolisis. Okey, ini sel elektrolisis digabungkan dengan bateri. Okey, bateri tu dah tukar menjadi sel kimia. Okey, magnesium akan berganding dengan kuprum. Jadi magnesium ni dia akan jadi terminal negatif lah, sebabnya dia lebih elektropositif. Okey, bila sini negatif, terminal negatif, bila dia bersambung dengan elektrod ni, dia akan jadi katod. Manakala kuprum ni terminal positif pada bateri ni, pada sel kimia ni. Bila sambung ke sini, dia akan jadi anode. Okey, tu konsep asas dia. Okey,
Antara berikut ion manakah yang tertarik ke elektrod Y? Y tu mana? Ni Y. Y ni apa? Cathode. Okey, cathode. Jadi apa yang pergi ke cathode? Mestilah cation. Cation tu apa? Cation ialah ion positif. Ion positif kita panggil cation. Okey, cathode. Positif akan pergi cathode. Ion positif ni kita panggil cation. Ni pun ada juga pelajar confuse. Cation. Cation ni ion positif. Dia akan pergi menuju ke cathode. Kalau anode, anion. Anion tu apa? Ion-ion negatif. Jadi cation ni siapa? Cation ni mesti merujuk kepada elektrolit ni. Elektrolit kita gunakan adalah kuprum 2 sulfat. Okey, kuprum 2 sulfat. Jadi kuprum 2 sulfat ni terdiri daripada apa? Cation dia. Okey, ion kuprum dengan ion hidrogen. Okey, cation. Okey, kuprum dengan hidrogen. Okey, 3 orang je betul daripada 11 orang ni. Okey, sorry lah cikgu conteng soalan kamu salah seorang pelajar ni. Okey, ion kuprum dengan ion hidrogen. Dah terang dalam bengkel pun 3 orang je betul, daripada 11 orang ni. Okey, soalan 31. Okey. A mixture of liquid X and butonic acid is heated slowly in the presence of a few drops of concentrated sulfuric acid. A substance with a sweet smell is produced. Okey, ni apa dia benda ni? Okey, ini sebenarnya adalah langkah-langkah penyediaan apa? Ester, bahan ester di mana asid karboksilik, butonic acid, okey, react with apa dia? Alkohol lah. X ni alkohol. Okey, yang mana ester ni, esterification ni, proses nama dia esterification, menggunakan mangkin apa? Inilah a few drops of concentrated sulfuric acid ni tujuan dia apa? Ini adalah catalyst, mangkin. Yang kita nak tengok fokus siapa? Asid butonic ni, butonic acid dengan alkohol ni. Okey. Okey, soalan dia apa dia X ni? X ni alkohol lah. Belum jadi ester lagi kawan kita ni buat ester salah lah. X campur asid butonic boleh jadi ester, tapi X ni siapa? X ni mesti alkohol. Okey, mana alkohol? Inilah. Yang lain bukan alkohol. Okey. Okey, yang ni apa soalan nombor 32 ni? Pengiraan-pengiraan ni tak sesuai lah. Ambil banyak masa . Tapi 2 pelajar je betul ni daripada 11 orang ni. Apa benda soalan ni? Okey, ini kita buat pada waktu lain lah. Ataupun kalau ada personal, boleh PM cikgu lah ni. Saya nak cerita sini panjang ni, dah dekat setengah jam dah ni. Okey, 34 ni pun pengiraan. Kita skip lah. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 36. Okey, lajah 36 menunjukkan shows the apparatus of setup of a displacement reaction ataupun tindak balas penyesaran logam lah. Displacement of metal . Okey, ni ada 4 pelajar betul daripada 11 pelajar. Okey, so magnesium, okey betul, dia lebih elektropositif, jadi magnesium can displace copper from copper chloride . Which statement is correct about the reaction? Copper ion is oxidized. Copper ion is oxidized. Copper ion dia akan jadi apa? Copper asalnya copper ni ion. Dia akan jadi, bila dia displace, dia akan jadi copper atom. Ini oksidas ke? 2 plus jadi kosong ni. Ini nama dia bukan oksidas. Ini penurunan ataupun apa bahasa Inggeris?
lupa dah. Penurunan lah. Reduction. Salah sama satu ni. Okey, yang kedua, copper undergoes reduction. Copper undergoes reduction. Copper bukan, okey, yang mengalami reduction bukan copper ion. Ni copper ion. Copper ion menjadi copper atom. Jadi siapa yang mengalami reduction? Bukan copper ion. Okey. Copper ion undergoes reduction, not copper. Okay, next, magnesium release electron. Betul lah. Okay, magnesium will ionize because magnesium is higher than copper in the electrochemical series, or melepaskan elektron tu oxidize lah. Okay, oxidation number of magnesium decreases. Betul ke? Magnesium asalnya apa? Logam magnesium. Apa oxidation number dia? Kosong. Kemudian bila proses berlaku dia akan jadi apa? Mg plus. Apa oxidation number dia? Plus 2. So oxidation number dia increase. Salah. So jawapannya C. Okay. Okey, ni apa ni? Bahan tambah makanan. Ni dua orang tadi salah. Betul. Apakah fungsi sulfur dioxide in food dalam minuman berkarbonat? Okey, sulfur dioxide ni kamu check balik apakah kegunaan dia? Memberikan rasa masam. Okey. Mengekar warna salah. Lebih banyak gelembung gas pun juga salah ni. Okey. So tiga rasa antara A dan D ni. Kita check balik kegunaan sulfur dioxide. Okey. Cikgu rasa ini soalan terakhir lah. Dah nak setengah jam dah ni. Okey. Jadual menunjukkan apabila oksida unsur-unsur dalam skala 3 ditambah asid dan nitrat oksida. Ini sebenarnya apa ni? Ini okey. Secara ringkasnya, cikgu nak cepat. Sebenarnya benda ni adalah tentang bab kala dalam periodic table ada pun period 3. Okey, period 3 ni ataupun kala 3 ni, kalau kita merentas skala, kita akan belajar satu bahagian iaitu oksida unsur, oxide element of period 3 ni kan. Okey. Yang mana yang belah kiri tu kalau across period 3 tu, yang belah kiri tu dia bersifat apa? Base. Kalau yang belah kanan tu bersifat acidic kan. Acidic oxide. Yang mana tengah-tengah tu hanya aluminium bersifat amphoteric Okey, kita tengok X. X ni kalau dia, kita tengok X tu. Okey, dia tindak balaskan dengan acid, dissolve to form a color solution. Maksudnya apa? X ni mestilah base sebab dia boleh react dengan acid. Base kalau react dengan alkali, base tu dah alkali, react dengan alkali, memang tak ada perubahan lah. Jadi X ni siapa? X ni dia adalah base. Basic oxide ni yang mana kumpulan 1, kumpulan 1, 2, okay, 1 dan 2. Okey, okey, kumpulan. Soal jawapan dia antara berikut yang manakah kumpulan yang betul bagi unsur-unsur dalam jadual X, buku unsur. X ni 1 dan 2. Okey, jadi mana? Kumpulan 2, okey betul. Kumpulan 2 betul, 13, 15 salah lah. Antara A dengan B Okey. Okey, Y dengan asid nitrik tak ada perubahan. Jadi apa? Y ni pun bersifat asid lah. Sebab dengan asid tak ada apa perubahan. Asid yang mana satu? Asid yang belah kanan, sulfur, klorin, silikon di belah kanan tu.
ataupun 14, 15, 16, 17. Kumpulan 17. 15, 16, 17. Okey, bila dengan akali ada tindak balas. Jadi confirm dia ni adalah acidic oxide. Jadi dia mesti 14, 15, 16, 17 lah. 14, 15, 16. Okey. Inilah yang paling 15. Okey. A ni. Tak bagi tengok Z. Z ni dengan asid pun bertindak balas, dengan akali pun bertindak balas. Maksud dia amphoteric lah. Dia menunjukkan dua sifat. Siapa amphoteric? Amphoteric aluminium, kumpulan 13. Ni. Okey. Kenapa dua orang je betul daripada 11 orang ni? Okey. Okey, itu saja. Pilihan soalan yang cikgu nak ulas lah untuk kertas 1. Okey. Okey, terima kasih.